lain. Okey. Ada soalan? Sebelum kita pergi kepada nota yang khas, nota istimewa ataupun bukan nota lah, maknanya isi kandungan yang special. Sebelum kita pergi kepada nota tambahan, saya tak ada cetak, kita tak bagi kepada orang ramai sebab apa? Ni kita ambil daripada kitab yang ada copyright. Ya. Masih lagi dalam bentuk kitab Arab yang ada copyright, so kita tak nak sewenang-wenang nak bagi kat orang lah. Ada soalan tak? Bismillah. Salam, ada buku atas nama rawatan Islam, merawat sakit santau. Seingat saya dengan kaedah perawat dan pesakit di dalam satu bilik gelap dan pesakit dinasihatkan tidak berpakaian untuk tahu sekelumnya. Okey. Saya pernah dengar kaedah ini dan saya katakan tidak perlu. Kaedah begini tak perlu. Cukup dengan ruqyah. Orang yang kena santau ke, kena saka, kena sihir ke, nak rawat dia tak perlu masuk bilik gelap. Kenapa tak kena masuk bilik gelap? Ini kaedah sihir, ini kaedah bomoh. Ini kaedah yang diambil daripada bomoh. Dia belajar, okey, bomoh, kalau orang kena santau, nak buat apa? Dalam perubatan kami, orang itu mesti masuk bilik gelap. Bla 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 bla. Dia ajar. Lepas tu ustaz-ustaz ni pun ambil. Dia pun serapkan dan dia kata, oh, ni tak ada unsur syirik, tak apalah kita pakai. Contoh. Tapi bagi saya tak perlu. Sihir ke santau ke apa semua boleh diubati dengan ruqyah semata-mata. Perlu tak ada keluar benda-benda pelik-pelik, ustaz? Tak perlu. Ni pelik orang kita ni masalah ni pengaruh-pengaruh Tamar Jalis lah ni. Pengaruh movie ke apa kan. Nak kena ada mutah paku tu ustaz? Tak ada. Kalau ada paku dalam badan kita dah lama mampus dah, lama dah mati. Tapi memang ada doktor pernah keluarkan seorang pesakit macam-macam benda besi dalam perut dia. Bukan sebab sihir ke apa, sebab dia makan. Dia sakit mental. Apa benda-benda besi dia makan. Makan. Jumpa benda besi dia makan. Mana penuh lah. Kena operate, kena potong, kena keluarkan. Itu memang ada. Mental. Tapi muntah sebab orang kena santau, orang ni tiba-tiba muntah paku, muntah jeruk, saya tak pernah jumpa. Sepanjang pelibatan saya, sepanjang saya pengalaman saya merawat siapa-siapa yang pernah kena sihir ke apa ke, tak pernah jumpa lagi. Paling teruk pun muntah apa? Muntah darah. Muntah darah dia ada. Muntah darah. Muntah darah ni biasanya kalau kes-kes santau lah. Kalau dia muntah darah tu tahu, ini santau. Memang santau ni dia cara dia lah untuk memuntah darahkan orang. Itulah santau, memuntah darahkan orang, bukan menteka darah, memuntah darahkan orang. Okey. Soalan lain? Untuk hadis yang ke-19 juga. Ya. 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 Para ulama menggunakan hadis itu untuk kias pada apa-apa jenis penyakit. Tidak. Dia bukan, okey. Ini hadis ni memang satu hadis ni. Satu lagi hadis yang insya-Allah nanti kita tengok dalam nota yang seterusnya. Tak apa. Nanti kita akan pergi pada hadis tu, hadis tentang wabak. Hadis tentang wabak, ya. Nabi kata Nabi kata la takhruju minha firaran la takhruju firaran minhu. Jangan keluar daripada wabak, jangan keluar daripada negeri itu sebab lari daripada wabak. Itu kita akan tengok nanti insya-Allah. Dan lain? Soalan lain? Apa komen Ustaz berkenaan rawatan melalui kaedah zikir, konsep tarekat dikatakan ilmu putih untuk melawan ilmu hitam? Wah, white magic lawan black magic. Ini terpengaruh dengan cerita charm ni. Pengaruh apa ni, tak tahulah, cerita charm ke ataupun Twilight ke apa ke. Saya tak tengok tapi saya just tengok apa ni, dia punya trailer. Mengarut lah, tak ada dah. Ilmu putih ialah ilmu Quran Sunnah. Ilmu putih ialah ilmu Quran dan Sunnah. Inilah ilmu putih. Yang kita duk belajar ni, inilah dia ilmu putih. Cahaya, nur. Quran itu nur. Quran itu burhan.
Quran sunnah ni kebenaran. Al-haq ialah nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah Taala wali bagi orang beriman, dia mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Apa dia masukkan cahaya itu? Kebenaran, Quran, sunnah, hadis. Itulah ilmu yang untuk menangkal segala ilmu-ilmu hitam ni. Biiznillah taala. Teruskan. Ada perawat Islam yang menyatakan sebelum membaca sesuatu ayat seperti ayat kursi perlu mohon izin dengan khadam ayat supaya keselamatan itu lebih mujarab. Allahul musta'an. Ini saya pernah dengar konsep ni. Konsep minta izin konsep setiap ayat pada khadam ini benda batil. Tak tahu datang daripada mana, tapi saya rasa ini idea ilham daripada syaitan sendiri. Tak ada. Bila masa ayat Quran yang ada khadam pula? Saya tak tahu daripada mana dia punya kefahaman ni timbul, tetapi benda ni tak asing lah. Maksudnya saya pernah dengar benda ni, iaitu orang kata kena minta izin daripada khadam ayat tu sebelum nak beramal. Dia izinkan barulah kita amal ayat tu dan boleh ni. Sama juga dengan konsep ustaz ataupun guru tok syekh yang kata ayat ni kalau nak amal kena saya ijazahkan dulu. Kalau saya tak ijazahkan tak boleh amal. Jadi ada sebagian ustaz-ustaz perawat ni, tuan-tuan puan-puan, hari ni saya nak ijazahkan satu ayat. Ya, baca ayat ni insya-Allah, penyakit ni sembuh, penyakit tu sembuh, penyakit ni sembuh. Dah ready nak terima ijazah saya? Ikut saya baca. Dia pun baca. Qul huwallahu ahad. Nak baca ayat ni perlu ijazah. Dah, saya nak marah sikit. Perawat-perawat yang macam ni penipu. Mereka nak memperbodohkan orang awam, saya kata. Nabi SAW dah bagi ijazah lama dah, 1400 tahun Nabi dah bagi ijazah pada seluruh umatnya untuk membaca Quran, untuk mengamalkan Quran. Untuk apa lagi ijazah daripada tok syekh ni? Mereka bukan Nabi. Mereka bukan Rasul. Rasul dah bagi ijazah. Allah dah bagi ijazah. Iqra', bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang maha menjadikan. Nak ijazah tok guru apa dia? Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis. Dan kita dah baca hadis ni banyak kali. Dalam daurah tentang ruqyah, dalam ceramah-ceramah saya dah penat sebut hadis ni. Sahabat ni ruqyah dengan suratul Fatihah, tak perlu ijazah pun daripada Nabi. Sampai Nabi tanya dia, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Macam mana kau tahu Al-Fatihah tu ruqyah? Menunjukkan Nabi SAW ni pun tak pernah bagi ijazah untuk ruqyah. Tapi sahabat buat atas dasar kefahaman, atas dasar iman, atas dasar keyakinan dia, kalamullah ialah syifa. Dan dia buat sendiri tanpa ada pengetahuan Nabi. Lepas berlaku benda tu, dia cerita, "Ya Rasulullah, aku ruqyah orang ni dengan Fatihah, orang tu sembuh." Nabi tanya dia, "Wa ma yudrika anna ruqyah?" Macam mana kau tahu? Dan Nabi membenarkan. Nabi kata, "Betul lah apa yang kau amalkan." Dah buat baru Nabi verify. Itu namanya sunnah takririyah. Takririyah maksudnya verification. Nabi verify, betul apa kau buat ni. Nabi diam, Nabi tak larang, Nabi tak tegah. Itu maksudnya Nabi redha. Sebab sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan redha, dia tak akan diam dengan kemungkaran. Kalau sahabat buat salah, Nabi tak diam. Sahabat buat betul, Nabi diam, maksudnya betul lah tu. Tapi kalau sahabat buat benda yang tak betul, Nabi marah ataupun Nabi tegur. Itu sifat Rasulullah. Rasulullah tak akan diam kalau kalau sahabat buat benda yang salah. Jadi Nabi SAW dah bagi kita ijazah lama. Untuk apa kita nak belajar daripada seorang so-called ustaz yang kata, "You tak boleh amal, you tak boleh ruqyah, you tak boleh amal ayat zikir ni selain saya bagi awak ijazah." Who are you? Who are you? Baca Quran tajwid pun tak lepas. Yes, setengah-setengah ustaz-ustaz ni cuba dengar baca Quran. Ijajah an-nasrullahi wal fath, ijajah. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jawa.
orang jawab. Tajwid tak lepas. Lepas tu ada hati nak ijazahkan orang ilmu rawatan Islam. Ini masalah. Ya, ramai orang yang macam ni. Jadi saya nasihatkan, kalau ada guru-guru agama, ustaz-ustaz yang duk buat benda ni, ijazahkan ayat, ijazahkan zikir, ini semua pengaruh sufi, tarekat, sesat lagi menyesatkan. Ni geng-geng ni lah yang nanti ya. Setiap kita ni ada wali. Saya nampak awak ni ada wali. Wali dengan awak ni wali yang bagus. Wali bukan memang bagus ke? Ada wali jahat ke? Dia ni sesuai dengan awak wali ni. Ini ada orang macam ni. Sampai pada saya, dan ni bukan dengar-dengar saja, memang orang anak murid guru ni yang datang, dia datang ke sini, dia datang ke Darul Tauhid jumpa saya. Dia cerita apa amalan apa yang dia ajar oleh guru dia. Guru dia kata hanya orang yang ada wali sahaja yang boleh mengubat. Yang tak ada wali lagi ni boleh menuntut, boleh pergi. Dia buatlah amalan pergi Gunung Jerai lah. Bukan Gunung Jerai, dia pergi gunung mana? Dia pergi Gunung Ledang ke? Dia Gunung Ledang, menurun kat sana. Yes? Dapat ijazah. Lepas tu ustaz tu macam konon-konon dia bercakap dengan wali yang tak nampak, dapat ijazah. Lepas tu anak-anak murid dia pun dapat ijazah. Ini semua adalah poyo. Tak apa benda lah. Subhanallah. Sebab itu kita buat program spirit. Sebab tu saya buat program ni, saya nak bagi tahu pada masyarakat betapa bahayanya sebahagian orang yang mengaku dia buat rawatan Islam. Nama rawatan Islam sebab memang anak murid dia bagi tahu. Kalau buat kursus seminar umum, ustaz ni dia takkan tunjukkan amalan sebenar dia. Dia akan kata kita kena ikut Quran, ikut dalil, ikut sunnah, ikut hadis. Oh, ini khurafat, ini tak boleh. Tapi dengan anak-anak murid yang rapat dalam grup WhatsApp sendiri dan sebagainya, di situlah dia masukkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ahli sunnah. Tentang wali je dah, tentang wali, tentang all those khadam-khadam semua tu. Jadi tidak perlunya meminta izin daripada khadam. Tidak ada. Ayat Quran tak ada khadam. Satu-satunya khadam kepada ayat ataupun kalamullah ialah malaikat. Malaikat Allah SWT yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah SWT, yang sentiasa bersama dengan orang yang membaca Quran. Ya, itu ada. Allahu a'lam bishawab. Okey, teruskan.